Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sejak akhir-akhir ini, Tun Mahathir Mohamad dilihat lebih berani, makin berani dan mendedahkan perkara-perkara yang amat kontroversi. Terkini, Tun Mahathir mengatakan bahawa tanah Melayu makin kurang dimiliki Melayu. Dipetik daripada Sinar Harian. Tun Mahathir berkata bahawa bekas Perdana Menteri ini berkata, agak terlalu lewat untuk mengembalikan tanah yang dahulu dimiliki oleh orang Melayu kerana menjual tanah menjadi punca pendapatan kaum itu. Menurut beliau, tanah akan kekal selama-lamanya jika ia tidak dijual. Namun, jika sebaliknya berlaku, duit hasil jualan tanah tersebut akan habis apabila dibelanjakan. Itu yang disuarakan oleh Tun Mahathir Mohamad. Sebelum kita teruskan ulasan pada malam ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe bagi mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Jadi, kata Tun Mahathir, apabila tanah dijual dan duit yang didapati habis dibelanja, penjual tanah akan jadi lebih miskin. Tidak ada yang boleh dijual selain daripada tenaga yang ada di tubuh badan, kata beliau lagi. Tun juga mengatakan pilihan yang ada pada orang yang miskin ialah dengan menjual tenaga sebagai pekerja buruh atau menjadi pengemis yang meminta-minta. Jika tidak sanggup bekerja dan dengan itu menjadi pengemis, kehidupan di dunia tentulah amat menekan. Tak perlulah dijelas apa nasib pengemis, katanya dalam hantaran di Facebook beliau pada Isnin. Dr. Mahathir yang merupakan individu penting dalam proklamasi orang Melayu turut berkongsi kronologi tanah Melayu hilang tanah bermula dari Patani, Singgora, Manara dan Yala ketika zaman penjajahan British serta Kepulauan Riau akibat penjajah Belanda di Indonesia sehingga pemisahan Singapura. Mahathir menjelaskan rentetan beberapa peristiwa bersejarah yang diceritakan itu menjadi antara punca hilangnya sebahagian wilayah di Tanah Melayu. Sekarang ini sahajalah yang tinggal, tetapi walaupun masih dikenali sebagai Tanah Melayu, sebenarnya tidak banyak lagi tanah yang dimiliki oleh orang Melayu, ujar Tun Mahathir lagi. Tambahnya, di zaman British, ramai orang asing berhijrah ke Tanah Melayu, terutama dari negara China dan India, untuk meringankan beban orang Melayu kerana mereka bersedia membuat kerja-kerja berat, kotor serta berbahaya yang tidak sanggup dibuat oleh orang Melayu sendiri. Dr. Mahathir berkata, mereka juga mengadakan perniagaan dan perusahaan yang memperkayakan Tanah Melayu, sehingga apabila menetap di kawasan tersebut diberi kerakyatan sehingga mampu terlibat dalam kancah politik. Namun kata Tun Mahathir, golongan ini tidak dapat hak-hak keistimewaan sama rata dengan orang Melayu kerana mereka mengekalkan perkaitan dengan negara asal. Akan tetapi bidang ekonomi dan kekayaan dikuasai oleh kaum ini sehingga mampu mempengaruhi politik negara. Di Tanah Melayu, tidak ada sekatan terhadap siapa sahaja dalam pemilikan tanah kerana sesiapa yang menjadi kaya, mereka akan membeli tanah sehinggakan kerja ini menjadi punca pendapatan orang Melayu, jelas beliau dalam kenyataan yang sama. Saudara-saudara sekalian, pendedahan daripada Tun Mahathir ini memang agak relevan dan boleh kita terima pakai apabila Tun Mahathir menulis dengan tajuk Tanah Melayu makin kurang dimiliki Melayu. Ini apabila Tun Mahathir mengatakan bahawa agak terlalu lewat untuk mengembalikan tanah yang dahulu dimiliki oleh orang Melayu kerana menjual tanah menjadi punca pendapatan kaum itu. Menurut Mahathir lagi, tanah akan kekal selama-lamanya jika ia tidak dijual. Namun jika sebaliknya berlaku, duit hasil jualan tersebut akan habis apabila dibelanjakan. Jadi apabila tanah dijual dan duit yang didapati habis dibelanja, penjual tanah akan menjadi lebih miskin, kata Datuk Tun Dr. Mahathir Mohamad.
Tidak ada yang boleh dijual selain daripada tenaga yang ada di tubuh badan, kata beliau. Pilihan yang ada pada orang miskin ialah dengan menjual tenaga sebagai pekerja buruh atau menjadi pengemis yang meminta-minta. Apa pendapat anda tentang isu yang dikemukakan oleh Tun Mahathir kali ini tentang tanah Melayu makin kurang dimiliki Melayu? Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Ini satu pendedahan lagi daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila beliau menyeru supaya pelajar berfikiran kritis dan tak menelan bulat-bulat tuduhan orang politik. Perdana Menteri mahu pelajar kritis berfikir, tak telan bulat-bulat tuduhan orang politik. Memang antara tuduhan orang politik ini ialah tuduhan yang paling dinamik, paling tak boleh dipercayai dan sukar dipercayai. Esok lain dicakap, esok lain lagi dicakap. Sehingga ada orang di luar sini, netizen mengatakan, orang politik ini kalau jadi peguam dia paling sesuai kerana boleh flip-flop dalam masa yang sangat singkat. Kemarin cakap lain, hari ini cakap lain. Kemarin janji lain, hari ini tak pula ditepati. Itu pendapat netizen tentang orang politik. Jadi itu sebabnya Tun Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, jangan telan bulat-bulat tuduhan orang politik. Pelajar perlu berfikiran kritis. Pelajar universiti harus menggunakan pemikiran kritis mereka dan tidak hanya menerima segala kenyataan berunsur kebencian yang dikeluarkan oleh ahli politik, kata Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim. Bercakap pada sesi dialog bersama sekumpulan pelajar universiti di Bangi, Selangor petang tadi, Anwar Ibrahim berkata pelajar tidak seharusnya terpengaruh dengan sentimen kebencian, sebaliknya menggunakan kebijaksanaan mereka dengan membuat penilaian sendiri. Dalam tiap program ke negeri-negeri, saya beri tumpuan untuk menemui anak muda kerana mereka berhak tahu keadaan sebenarnya di dalam negara. Dan saya anjurkan, tak apalah kalau tak setuju dengan saya atau kata tak cukup, buat penilaian, baca dan banding, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu yang saya sebut pemikiran kritis. Selain daripada kreatif, perlu juga kritis kena pikir, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya di program Cakna Madani, Perdana Menteri bersama pelajar yang mendapat beasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Sebagai tindak balas terhadap kritikan daripada seterunya, Presiden PKR itu berkata, memang ada beberapa ahli politik menggunakan retorik perkauman dan agama untuk menyerang kerajaan. Antara dakwaan mereka menurut Anwar ialah, kononnya dia membenarkan negara ini diambil alih oleh kaum China dan DAP. Menurut Perdana Menteri, kerajaan sebenarnya terus mempertahankan perlembagaan persekutuan dan segala perkara yang terkandung di dalamnya, termasuk kedudukan bahasa Melayu, hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putra, Islam sebagai agama persekutuan, status Raja-Raja Melayu. Tegasnya, kerajaan melaksanakan perkara itu dan pada masa sama tetap menjaga kebajikan semua rakyat di negara ini. Tapi anak-anak Cina, India, Dayak, Kadazan itu anak-anak kita, keluarga besar negara kita. Kita jagalah semua, kita tak pinggirkan sesiapa, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi oleh kerana saya jawab macam ini, dia pembangkang kata, tengok Anwar samakan Melayu dan Cina, katanya lagi. Susah nak lawan perasua. Menurut ahli Parlimen Tambun itu lagi, negara akan rosak jika rakyatnya gagal berfikir secara kritis dan memilih untuk menerima apa saja yang dikatakan oleh ahli politik kepada mereka. Belajar sampai lulus universiti, kadang-kadang ada PhD, tapi bila orang kata, oh orang Melayu akan ditekan, habis kita, ini Anwar suruh Cina kontrol kawan negara, DAP yang jaga. Lepas tu yang mendengar kata ya. Jadi itu yang saya minta, berfikiran kritis. Kerana kita nak selamatkan masa depan kita, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Dalam program tersebut, Anwar turut menjawab soalan daripada hadirin mengenai defisit kepercayaan dalam kalangan belia terhadap kerajaan dan ahli politik. Mengulas mengenai perkara itu, dia mengakui keadaan politik negara mungkin menyebabkan golongan belia hilang kepercayaan terhadap pemimpin negara. Katanya, golongan muda kecewa kerana melihat ramai pemimpin politik hanya menabur janji kosong, mengeluarkan fatwa pada bila-bila masa dan mengikut selera politik mereka selain memfitnah sesama sendiri. Tambah Anwar, politik yang melampau menyebabkan golongan muda keliru dan merasakan kepentingan mereka tidak diutamakan. Bagaimanapun, Perdana Menteri memberitahu golongan pelajar tidak seharusnya hilang keyakinan terhadap kerajaan sedia ada kerana ia bekerja keras untuk melaksanakan reformasi negara, termasuk menentang sebagai amalan rasuah yang telah parah. Anak-anak hadirin harus bantu bawa balik keyakinan, kembalikan kepercayaan. Kita berusaha sedaya upaya. Tidak mudah. Ingat, senang nak lawan perasuah besar. Dia dah kumpul berbilion ringgit. Tapi kita lawan kerana iltizam, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini satu pendedahan dan juga satu nasihat daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang perlu diambil perhatian bukan saja kepada anak-anak muda, bukan saja kepada pelajar universiti, tetapi juga kepada maci-maci, paci-paci, abang-abang, uncle-uncle, datuk-datuk, semua rakyat Malaysia. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru supaya semua rakyat, semua pelajar perlu kritis berfikir, tak telan bulat-bulat tuduhan orang politik. Ini bukan sekadar pelajar yang perlu mengamalkan seruan ini, tetapi termasuklah semua rakyat Malaysia, tidak kira berapa umur, siapa mereka, apa bangsa mereka. Kita perlu berfikiran kritis dan tak telan bulat-bulat tuduhan orang politik. Kerana menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau kata, golongan muda kecewa kerana melihat ramai pemimpin politik hanya menabur janji, mengeluarkan fatwa pada bila-bila masa dan mengikut selera politik mereka selain memfitnah sesama sendiri. Oleh sebab itulah apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ramai pemimpin politik hanya menabur janji kosong, kita berharap ahli-ahli politik sebelum memberikan janji, fikir dalam-dalam dulu. Dan apabila janji sudah diberikan, tunaikanlah. Kerana jika tidak, itu akan mengecewakan pengundi dan juga rakyat. Selain daripada itu, sudahlah, berhentilah mengeluarkan fatwa yang digunakan pada bila-bila masa dan mengikut selera politik. Selain itu, kita juga sebagai rakyat Malaysia mengharapkan supaya ahli politik berhentilah fitnah sesama sendiri. Kerana media sosial sekarang amat cepat. Apabila anda melakukan sesuatu, diperhatikan rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen ada, share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.